Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 45 mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, saling belajar mempelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan, dan akan seliputi mereka itu dengan rahmah, yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka, yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Sama-sama kita mulakan dengan Al-Furqan dan salawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah cuci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, yang tuan-tuan berpasang hajat masing-masing, dan Allah makbulkan segala hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini saya muliakan Tuan Imam dan Tuan Bilal bidang kuasa Surau Nurus Salam Taman Pulau Indah, Tuan Haji, para asatidzah, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terutamanya sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, keizinannya dapat kita bersama lagi berada dalam halaqah Al-Quran ini setelah lebih kurang hampir 4 bulan tak jumpa, kan? Panjang cuti tu, Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tak cuti mengaji di rumah, kan? Masing-masing ada penandaan secara berkala baca bersendirian ataupun cara tadarus halaqah secara online dan sebagainya. Salawat dan salam kita junjungan besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersalawat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk kita mendapat nanti syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, satu syafaat pertolongan yang hebat nanti di hari kiamat bila mana kita banyak berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paling tidak siang kita berselawat 10 kali, malam hari 10 kali. Begitulah satu hadis yang menyebutkan bila mana kita boleh istiqamah berselawat 10 kali siang, 10 kali malam, maka betul layaklah kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kalau lebih banyak lagi bagus. Tambahkan dari hari ke hari, masa ke semasa lebih banyak daripada sebelumnya, insya-Allah kita berselawat dan juga besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Allah dan para malaikat berselawat dan juga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak berbuat demikian? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, semua sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi pada kali yang lepas, kalau tuan-tuan ingat, kita telah lihat cara bacaan tak habis sebenarnya pada ayat yang ke-19 dari suratul Ahzab. Suratul Ahzab ayat 19. Jadi kita lihat kembali ayat yang ke 19 ini. Di sini saya catat ni belum habis tajwid, sampai a'yunuhum sahaja, sampai a'yunuhum. Jadi kita baca sedikit ayat ini sampai a'yunuhum, kemudian kita sambung, ya, dari segi hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Kita mulakan dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ashihatan 'alaikum. Silakan. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور. Baik. Jadi sambung nanti kita ambil semula dari ra'aitahum ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi hum ha halqi paling bawah, kemudian mim tanda sukun di situ ada tanda matinya, maka kita baca dengan izhar. Di mana-mana dalam Al-Quran bila mana mim ada tanda mati, tidak dihilangkan tanda matinya, maka kita baca dengan izhar, jelaskan bunyi mim tanpa dengung, tanpa qalqalah. Taduru a'yunuhum kalladhi harfu dzal, hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Kalladhi mad asli yughsha alaihi, yughsha huruf ghin. Huruf ghin huruf isti'la. Bila kita sebut huruf ghin ni terangkat pangkal lidah. Kemudian tebalkan sedikit bunyi dia dan elakkan dari qalqalah huruf ghin. Jangan yugha. Jangan yugha. Yugh aja. Gitu. Ghairil maghdub. Macam tu. Maghdub. Jangan maghdub. Huruf tolak bila panggulkan bunyi ghin. Maghdub. Salahlah. Begitu juga di sini. Sha huruf shin tafashi, pertengahan lidah sha. Jangan sa kan. Kadang ada juga yang tak biasa sebut. Biasanya orang Jawa lah. Orang Jawa ada sini tak ngaku tu. Jadi huruf shin sha dan tak sebut, tak boleh sebut huruf shin. Sukur kata. Sukur kata. Baik. Jadi sha ya sha man asli alaihi minal maut. Alaihi huruf ain tengah kerongkong lailin. Dia punya sifat bunyi itu laitul, lembut. La tu pendek, ya tu masukkan lai, jangan lai, jangan lambat la tu. Alaihi minal, hi tidak ada mat, jangan panjangkan hi tu. Kalau ada panjang, depan dia ada huruf ya kecil ataupun kepala ya. Tanda kepala ya tu, itu menunjukkan hi tu jadi maksilah. Tapi di sini tak jadi maksilah walaupun hi tu adalah dhamir muttasil untuk huwa. Kenapa tak jadi maksilah? Sebab sebelum dia ada huruf yang sukun, yang mati, huruf ya tu. Maksilah ni kalau sebelum ataupun selepasnya ada tanda mati tak jadi maksilah. Ya. Baik. Sebab tu di sini tak jadi maksilah sebab sebelumnya huruf ya tu mati. Alaihi minal lam tanda sukun izhar qamari, izhar qamari letak pada alif lam al-qamariyah. Minal maut, lam tu jangan qalqalahkan, minal maut, minal maut. Cepat-cepat masuk tu tuan, jangan minal maut dengan maut, jangan minal maut, cepat maut. Maliki yaumiddin, jangan maliki yaumiddin, panjang betul dia punya ya dia tu. Sikit je ya, maliki yaumiddin. Dalam suratul Fatihah, sikit-sikit saya masukkan dah dalam satu surah yang penting, surah rukun qauli dalam solat kita kan, suratul Fatihah. Baik.
Jadi di hujung itu kita berhenti di situ, maut, man'arid lisukun nama dia. Ya, man'arid lisukun, yang mana berhenti pada dua huruf, waqaf pada dua huruf yang mati. Yang pertama huruf mad, yang kedua bukan huruf mad, huruf konsonan. Ya. Jadi minta maaf, kalau huruf waw sebelumnya baris depan biasanya itu berubah jadi mad arid disukun. Huruf alif sebelumnya baris atas, huruf ya sebelumnya baris bawah. Tapi kalau waw sebelumnya baris atas, dia jadi mad lin. Minta maaf saya sebut mad arid disukun kan, itu kalau asalnya mad asli, baru jadi mad arid disukun. Kalau asalnya lin, mau tu lin, maka bila mati, bila kita waqafkan, kita berhenti di situ pada dua huruf yang mati juga, maka jadi mad lin. Baru jadi mad lin kan. Kalau di tengah ayat tak jadi mad lin dia. Macam ilaika taduru tu, lai tu tak jadi mad lin, dia jadi lin saja. Iaitu sifat bunyi itu lin, bukan mad lin. Mad ini maksudnya hukum panjang. Tapi kalau ilai tadi tu, kita jelaskan bunyi iya tu sahaja, bukan kita panjangkan. Kita jelaskan bunyi huruf iya, macam huruf lain yang mati. Macam itulah dia punya hukum tajwid yang ada. Baik, jadi kita baca balik. Saya sebutkan balik tadi, maut itu sama macam mad arid lisukun, sama ada 2, 4 ataupun 6 harokat. Boleh baca dengan 3 wajah bacaan. Jadi kita ambil yang 6 harokat. Ambil balik dari ra'aitahum. Ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut. Sila. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف فإذا فإذا حرف ذال hujung lidah serta hujung gigi atas. Mana asli dhahabal, huruf zal lagi, zal dhahabal, halqi paling bawah, bal izhar qamari, khawfu kha, huruf kha tu baris atas bunyinya kha, jangan di atas kha. Bila mana kita baca khaw, jangan khaw, khaw saja. Jadi khaw masuk waw, khaw saja. Dia dekat yang muncul lah di huruf waw tu kan, asal tebal, khaw. فإذا ذهب الخوف خوف سلقوكم خولٍ فسلقوكم سلقوا huruf qaf pangkal lidah man asli kum. Tuan-tuan lihat mim ada tanda mati tak? Tadi kita jumpa mim ada tanda mati. Di sini mim asalnya mim mati lah tu, tapi dihilangkan tanda mati dia sebab jumpa ba. Sebab jumpa ba, maka hukumnya ikhfa syafawi, bacaannya ikhfa lah, standby nak sebut huruf ba. Jadi bila standby nak sebut huruf ba, tak boleh tutup habis mulut tu, susah nak sebut ba lepas tu. Jadi buka sikit, lepas tu baru tutup ba untuk sebut huruf ba. Baik. Jadi di situ ada dengung, dan hukumnya adalah ikhfa syafawi tadi saya dah sebut. Salaqukum bi, salaqukum bi, macam tu. Kum, buka sikit, kum bi. Jelas tuan suaranya? Bunyinya jelas tak? Tak jelas lah, sebab bukan izhar. Dia buruk ustaz ni, bukan jelas itu. Maksudnya tak boleh kita jelaskan bunyi mim tu. Buka sikit. Salaqukum bi alsinatin, kum bi al lam tanda sukun, izharkan dia, jangan didengungkan.
jangan diqalqalahkan. Bi alsinatin, al-si, nipiskan si, sinatin. Tuan-tuan lihat tanwin dia tegak. Bila tegak macam ni tanwin dia, kita baca dengan izhar. Apa yang nak diizharkan, apa yang nak dijelaskan, bunyi nun pada tanwin tu. Tin, al-sinatin. Tu izhar tu, bunyi itu. Jadi tak ada dengung, tak ada qalqalah. Al-sinatin hidadin. Sekali lagi. Sebelum tu kita jumpa huruf ha pedas pada pertengahan kerongkong. Hi gitu jangan hi. Jangan gitu. Huruf dal, hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Hidadin. Jumpa lagi tanwin tegak. Kenapa kedua-dua ni tadi daripada al-sinatin, lepas tu hidadin pun sama tanwin dia tegak gitu, sebab depan dia huruf al-halqu, sama ada hamzah ha, ain ha, ghin atau kha. Huruf kerongkong nama dia, 6 huruf ni. Kalau jumpa salah satu huruf ni, maka tanwin yang ada pada hujung lidah, tin, hujung lidah, mudah nak diizharkan. Sebab tu dibaca dengan izhar. Ya, sebab dia jauh, hujung lidah dengan kerongkong jauh, jadi mudah. Kalau yang dekat-dekat dengan hujung lidah ni yang kena ikhfa biasa. Kena ikhfa, kena idgham dan sebagainya. Jadi huruf al-halqu ni jauh daripada lidah, hujung lidah kita. Sebab tu kita boleh baca dengan izhar. Mudah kita baca dengan izhar, dan dihukumkan bacaan di situ adalah izhar halqi. Mesti baca dengan jelas, tanpa dengung, tanpa qalqalah. Bi ansinatin hidadin ashihatan. Jumpa lagi baris dua di atas pula, tegak juga, tak sengit. Mana menunjukkan depan dia adalah huruf al-halqu, huruf ain pula. Tadi hamzah, ni ain pula. Ashihha, huruf ha, ashihatan 'alal khair. 'Alal lam tadi sebut izhar qamari. Khair, kha tebal, khair. Ra tu nipis, jangan digulungkan lidah tu. Jangan ditebalkan ra tu, moncongkan bibir, jangan. Buka terus. Daripada huruf ya tu buka kan? Khair. Matikan ra, gitulah dia. Bibir kita jangan moncong. Moncong jadi tebal, salah nanti. Sebab di sini kita mesti baca dengan tarqiq ra. Ra itu mesti dibaca dengan tarqiq, nipis. Jadi di hujung itu pun kita jumpa mad apa tadi tuan-tuan? Sama macam maut tadi. Waw sebelumnya pada atas, yang ni ya pun sebelumnya pada atas juga. Ni dua. Lin, dan bila waqaf ada dua huruf, yang mana sebelum huruf yang akhir tu adalah lin, maka dia jadi mad lin. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harokat. Kita baca 6 harokat tadi, yang ibu seragamkan 6 harokat. Macam tu bacaan dia. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. Sila. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أشحة على الخير. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ulaika lam yu'minu fa'ahbata Allahu a'malahum. Baik, satu persatu kita lihat. Ulaika, tu tak dibaca panjang. Waw itu tanda kosong atasnya, maknanya tak dibaca waw itu. Ada pada tulisan tapi tidak ada pada bacaan. Tu tanda kosong pula atas dia, tanda kosong yang pipih macam tu. Macam tu. Jadi setiap kali huruf yang mana ada tanda ini di atasnya, maka tidak dibaca huruf itu. Tidak panjangkan u. Ulaika lam, la asalnya lam asli,
jumpa hamzah, mad asli jumpa hamzah pada i tu, maka dia jadi mad wajib, mad wajib muttasil sebab dia dalam satu perkataan. Maka kita baca 4 ataupun 5 harokat. Jangan baca 2 sama sekali tuan-tuan. Jumpa macam ni, mad asli jumpa hamzah, mesti kita baca 4 ataupun 5 harokat. Bagi bacaan Hafs an Asim tarik Syatibi. Ya. Kalau tuan-tuan ada belajar qiraah yang lain, antaranya bacaan Hafs an Asim tarik Jazari, bolehlah kita pilih. Pilih, kena pandai pilih lah. Kalau mad wajib, iaitu mad asli jumpa hamzah dalam satu perkataan, kita baca 4 ataupun 5 harokat. Bila jumpa mad asli jumpa hamzah dalam 2 perkataan, kita baca 2. Itu kalau kita cerdik sikit bolehlah. Boleh kenal pasti mana yang mana mad jaiz, mana mad wajib. Lepas tu kita baca qiraah yang lain, tak ada masalah. Tapi kita ni kebanyakan di Malaysia ini bacaan yang masyhur iaitu bacaan Hafs an Asim tarik Syatibi. Jadi mad asli jumpa hamzah, tak kira lah dalam satu perkataan ataupun 2 perkataan, kita baca 4 ataupun 5 harokat. Disiplinkan tu. Ulaika lam yu'minu, lam yu'minu. Ini mim ada tanda mati sebab depan dia bukan ba, bukan mim. Bukan ba, bukan mim. Selain daripada ba dan mim, maka mim itu ada tanda mati. Tanda mati pada mim itu tidak hilang, untuk beri signal kepada kita supaya kita baca dengan izhar mim itu. Jadi tanpa dengung, tanpa qalqalah. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallah yu'minu. Huruf hamzah. Yu, jangan yu. Jangan sempitkan kat hidung bunyi nanti. Jadi seolah-olah huruf ain lah, tapi sebenarnya bukan huruf ain di hidung ni. Huruf ain di kerongkong, bukan di hidung. Tapi yang penting tuan-tuan jangan sempitkan di hidung punya yu itu. Jangan. Lam yu'minu, yu'minu mad asli. Fa ahbatallah, huruf ha pertengahan kerongkong. Biasalah huruf ha itu yang kena perhatikan supaya bunyi dia betul-betul di pertengahan kerongkong kita. Fa ahbatallahu, ta tafkhim ataupun bukan tafkhim, ini istilah ta ni iaitu itbaq, kena tebalkan huruf ta ni sebutan dia. Fa ahbata, moncong sikit. Bahagian dalam kita tu kita pandailah nak bentukkan supaya tebal huruf ta ni. Ta. Jadi lidah tu jangan hujung lidah saja. Tapi lidah tu kembangkan, nempel pada makhraj huruf ta pangkal gigi atas. Ataupun antara gusi dan gigi atas. Fa ahbatallahu, tallah masuk kalimah Allah, kita baca dengan taglid tebal sebab kalimah Allah sebelumnya baris atas. Fa ahbatallahu, kalimah Allah 2 harokat. Jangan terlepas, jangan terbabas. Hu halqi paling bawah, a'malahum. Fa ahbatallahu a'hu, kemudian alif baris atas, masuk ain, cepat-cepat. Mad asli, lahum, urha. Halqi paling bawah, mim tanda sukun izhar. Jelaskan tanpa dengung, tanpa qalqalah, tanpa mad. Tak boleh baca panjang a'malahum, jangan. Tidak ada mad. Kalau kita baca panjang tu, maksudnya kita dah tambah satu huruf antara ha dan mim, iaitu huruf waw. Jadi selesai hitungan yang ini, saya baca, tuan-tuan perhatikan dan sama-sama baca. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Silam. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Baik. Jadi pada yu'minu pun kita jumpa ada huruf yang tanda kosong pipih tu, iaitu huruf alif tu, alif ziyadah untuk jamak, untuk jamak, untuk ramai. Jadi tak dibaca juga alif tu.
Sambung lagi, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa infitah, jangan waqa jangan waw di atas, wa kana dzalika hafuzal, ujung lidah sentuh hujung gigi atas, lika 'ala Allahi, huruf ain dengan kerongkong, la Allah, la infitah, kalimah Allah taghlidh. Jangan Allah, jangan ala Allahi yasira. Hiya si man asli, ra man iwad, dua harokat. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Sila. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi kita lihat harfiah, maksud perkata ayat ini satu persatu kita lihat. Asyihatan alaikum, asyihatan. Dulu saya pernah berkata pada tuan-tuan, kalau bakhil tu okey lagi sikit je, dia punya kedekut itu. Kedekut juga bakhil tu, kau tak lama haji bakhil kan. Tapi ada yang lebih kedekut daripada itu, iaitu syahih, syahihun. Itu memang kedekut gila, kedekut sangat untuk diri sendiri pun kedekut. Nampak macam apa kedana je, duit banyak. Saya dah sebut pada kali yang lepas dulu kan, kalau tuan-tuan ingat lah, 4 bulan tak jumpa ni, ingat lagi tak? Baik, jadi di sini disebut kataan yang sama, iaitu asyihatan. Asyihatan alaikum, bakhil kedekut alaikum terhadap kamu semua. Lebih teruk daripada bakhil mereka ni, iaitu untuk berbuat baik dan untuk menolong kamu. Siapa mereka ni? Iaitulah orang-orang yang munafik. Jangan ada ciri munafik ni dalam diri kita. Diceritakan munafik ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, iaitu dalam kalangan tentera yang bersama baginda Nabi SAW, ada di antara mereka orang-orang munafik ini. Sedikit demi sedikit Allah SWT singkap rahsia mereka, perangai mereka, untuk apa? Mudah untuk Nabi dan para sahabat mengenal pasti mereka. Nak tahu siapakah di kalangan penduduk Madinah itu yang benar-benar beriman, dan siapakah pula di kalangan mereka yang munafik, yang berpura-pura beriman. Jadi antara ciri mereka itu adalah mereka itu kedekut, nak buat baik, nak tolong kamu, nak tolong orang-orang yang beriman, sangat susah. Kalau dengar ada orang susah nak bina tahfiz, nak buat masjid, ada fakir miskin perlukan bantuan, ada orang yang kesusahan, anak nak operation dan sebagainya, itu pun tak tahu, tak kisah saja kan, tak rasa apa-apa pun, tak rasa tersentuh langsung, walau RM1-2 nak bagi pun susah. Bukan susah sangat, walaupun apa tu nampak macam complicated sangat, cara nak bagi tu transfer online, online banking contohnya kan. Apa salahnya kalau RM5? Tak ada masalah. RM2 rasa macam berat sangat, senang sangat. RM2, RM5 untuk kita tunjukkan solidariti kita dengan apa yang berlaku terhadap saudara kita. Ini tidak berlaku bagi orang-orang yang munafik. Orang munafik tak rasa apa-apa tuan-tuan. Tapi orang Islam, Nabi kata apa tu, man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tak ambil berat langsung tentang urusan orang Islam, tengok yang susah ni, yang minta tolong ni orang Islam, tapi kita tak ambil kisah langsung, Nabi kata falaysa minhum, maka mereka yang sedemikian bukan di kalangan orang-orang Islam. Nabi cakap macam tu, takut kita tuan-tuan. Sekurangnya adalah rasa, walaupun RM2-3, adalah rasa simpati kita tu, kita tunjukkan, buktikan dengan perbuatan kita. Jadi fa idza jaa al-khawf ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum,
maka apabila datang ketakutan, kamu melihat mereka memandang kepadamu dengan berputar mata mereka seperti orang yang sedang jatuh, kalladzi yaghsha alaihi minal maut, sedang jatuh pingsan kerana menghadapi kematian. Nampak susah sangat. Fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan al-khair, lalu apabila telah pergi hilang perasaan takut itu, maka mereka menyakiti dan mencela kamu semua dengan lisan-lisan ucapan-ucapan yang tajam, dan mereka bakhil kedekut atas kebaikan untuk menderma. Mereka itulah ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum, mereka itulah yang tidak beriman secara tulus. Fa ahbatallahu a'malahum, maka Allah menghapuskan, gugurkan pahala amal-amal perbuatan mereka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan demikian adalah mudah, amat mudah bagi Allah. Jadi tuan macam Allah SWT, Syekh Ahmad Suhaji sebut di sini, Allah menyebut ada 3 macam sifat tercela yang terdapat pada diri orang munafik. Iaitu yang pertama, mereka lokek menolong kamu. Kemudian Syekh Ahmad Suhaji sambung lagi, yakni enggan dan amat keberatan untuk memberi bantuan dan pertolongan, sama ada dengan mendermakan sebahagian harta kekayaan mereka maupun berbakti dengan memberikan tenaga, apalagi mengorbankan nyawa dan jiwa raga di dalam medan peperangan Ahzab, peperangan Handak itu melawan musuh-musuh Islam. Jauh sekali mereka nak buat perkara itu. Bila datang gerombolan musuh, mereka buat takut, buat macam nak pengsan, terkujak-kujak, terkedu-kedu kan. Itulah yang berlaku pada orang-orang munafik ini. Bila keadaan reda, dia kata dah okey, bangun sekejap. Itulah perangai penakut yang ada pada orang munafik, yang disebabkan bakhilnya mereka untuk menolong orang-orang Islam. Apabila datang perasaan takut, yang kedua, apabila datang perasaan takut, engkau lihat mereka memandang kepada engkau, mata mereka terbeliak seperti orang yang pingsan laksana menghadapi. Yakni apabila orang munafik itu berasa takut dan gerun menghadapi musuh dalam medan perang, terbayang di ruang mata mereka perasaan takut itu, sehingga terbeliaklah mata mereka selebar-lebarnya dan berputarlah biji mata seolah-olah mereka pengsan tak sedarkan diri, seperti orang yang sedang menghadapi maut kerana terlampau sangat takutnya. Saya ringkaskan. Yang ketiga, tetapi apabila rasa takut itu telah lenyap, mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam. Dia kata apa? Maka mulalah mereka bercakap-cakap menyakiti hati kamu dengan lidah yang lancang seperti pisau tajam yang beracun. Inilah gambaran mereka sebagai orang-orang yang pembohong. Bila berlaku keadaan huru-hara, dia kata itulah kamu nak sangat berperang, macam-macam lah dia cakap, melemahkan semangat orang-orang Islam. Jadi tuan mati Allah SWT, ini 3 perkara yang disebut dalam ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang munafik itu. Jadi tuan mati Allah SWT, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita ambil yang iktibar. Kita sambung lagi pada masa akan datang, ayat seterusnya, ayat ke-20. Masih lagi menyingkap keadaan orang-orang munafik dalam peperangan Ahzab itu, insya-Allah. Minta maaf saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله